Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pika Engine Have Soul. Untuk kawan-kawan yang baru tengok YouTube kami, tolong subscribe. Tekan tombol subscribe dan like video kami yang sajikan sebentar nanti. Hari ini kita ada satu komen daripada Muhammad Ikram Husaini. Dia minta Mamu ulas tentang Geely X70. Sebenarnya Mamu pun confused tentang soalan yang diberikan oleh Muhammad Ikram Husaini. Dia nak Mamu kupas tentang Geely ataupun Proton X70. Confused. Tapi apapun, video ini khas untuk hampa tengok sampai habis. Mamu akan rungkaikan persoalan misteri hari ini, Proton X70. Untuk bagi adil, Mamu akan rungkaikan kedua-dua soalan sekali. Persoalan tentang Geely dan Proton X70. Nak bagi adil, fair and square dan sama kepada hampa semua. Hampa seronok tak dengan channel Pika ni? Tak seronok pun kena seronok juga. Sebelum kita nak rungkaikan tentang Proton X70 ni yang menjadi kegilaan orang ramai, kita rungkai dulu tentang penumbuhan Geely. Syarikat Geely ini mula diasaskan oleh seorang rakyat Cina bernama Li Shufu. Nama tu pun hebat, Li Shufu. Li Shufu dilahirkan di China pada tahun 1963. Masa tu Jepun dah attack Melaya lah. Di sebuah kampung bernama Xinjiang. Bukan Xinjiang dekat Kuala Lumpur, Xinjiang. Mak ayah Li Shufu ni cuma petani biasa di kampung. Petani macam biasa. Dia lahir dalam keluarga yang miskin. Yalah, petani bukan semuanya kaya-kaya. Di Malaysia ni petani semua kaya. Untuk pengetahuan hampa, Li Shufu ni seorang budak yang pintar, rajin dan comel. Result exam dia sangat menggempakkan. Masa zaman tu memang gempak lah untuk dia. Cuma menjadi kekurangan dekat keluarga Li Shufu ni, mereka tak ada duit nak hantar Li Shufu ni pergi belajar dekat pengajian yang lebih tinggi. Mau tak mau, Li Shufu ni terpaksa berniaga untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Kena berniaga habis. Tapi masalah Li Shufu ni, dia seorang yang bercita-cita tinggi. Masa dia kecil, dia buat bisnes ambil tangkap gambar pelancong. Dan dia ambil gambar tu dan jual dekat pelancong. Ini adalah bisnes pertama Li Shufu. Lepas pada tu, dia masuk ke 3R, Recycle, Reuse and Reusable. Recycle lah, benda-benda recycle lah. Dia jual barangan kitar semula. Pada 1986, ketika Mamu umur 2 tahun, Li Shufu meminjam modal dari bapak dia sebanyak 2,000 yuan. Corak mai duit Malaysia ketika itu RM1,300. Pada tahun 1918, RM1,300 umpama 13,000 duit Malaysia. Dan set up satu perniagaan pembekal komponen peti ais. Hebat orang ni. Tahun 18 dia dah start bagi jual komponen peti ais. Dan yang paling best, pada masa tu ramai yang gagal menjual komponen peti ais ketika tu. Yang ni channel kereta ke channel peti ais? Channel kereta. Kita dengar cerita Li Shufu ni. Ramai yang gagal disebabkan masalah teknikal. Tapi Li Shufu tidak putus asa. Dia adik-beradik pada Feng Sayok, dia buat R&D untuk nak tahu apa masalah sebenarnya, masalah teknikal tu. Akhirnya boleh memahami masalah teknikal yang menjadi kegagalan utama peniaga-peniaga ketika itu. Dan akhirnya perniagaan Li Shufu meroket naik dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, sehingga beliau set up satu kilang penghasilan komponen peti ais ketika umur beliau 21 tahun. Muda lagi kalau kat Malaysia kebanyakan belia kita dok main TikTok, merempit dan mengorek awet dan sekitar waktu dengannya. Macam azan lah. Li Shufu ni memang bercita-cita tinggi. Dia rasa bisnes komponen peti ais ni tak boleh pergi jauh. Skop market dia kecil. Dia cari pula satu skop bisnes yang besar. Dia nampak market kereta boleh pergi global, boleh pergi antarabangsa. Dan sejak dari waktu itulah dia bercita-cita untuk mencuburi bisnes pembuatan dan pemasaran kereta. Li Shufu ni memang tak tahu apa sekupang pun. Kan Mamu lagi pandai daripada dia. Pada waktu dia nak mencuburi bisnes kereta ni, dia nak jual kereta ni sebab dia nampak global. Dia nampak pemasaran kereta ni meluas, satu dunia boleh pakai. Dan Li Shufu pernah berkata, kereta ni hanya penggabungan antara sofa dan 4 biji tayar. Pandai hang. Bagi Li Shufu, budak China ni umur 21 tahun, dia kata benda ni mudah nak buat, tak ada masalah. Benda ni kacang bendi. Memang dia ni bercita-cita tinggi sampai dia lupa bahawa perniagaan ini adalah satu risiko yang besar. Nak menghasilkan kereta
dari zero memang mustahil. Lee Shu-fu bermula perlahan-lahan. Pada tahun 1994, ketika Mamu darjah 4, ada satu kilang motor nak bankrupt. Lee Shu-fu pun beli kilang tersebut. Dia sambung pengeluaran motor dan pada waktu yang sama, saat yang sama, dia letak syarikat dia dinamakan sebagai Geely. Jadi di sinilah bermulanya sejarah penubuhan Geely. Lah ni baru kita tahu Geely ni mula-mula sekali dia jual motor, bukan kereta. Jadi sebelum dia memasuki arena otomotif, dia sempat study bab teknikal kereta. Yalah, bab nak menjaga kereta ni mesti nak kena tahu teknikal kan. Penjaga peti ais pun dia pergi buat R&D tentang nak tahu tentang masalah teknikal peti ais. Takkan bisnes kereta dia tak buat R&D. Hasil keberuntungan menjual motor Geely, Lee Shu-fu telah membeli beberapa biji kereta Daihatsu Chery, dan dia study kereta dan belajar tentang kereta tersebut. Dan yang paling penting, beliau cuba membangunkan kereta beliau sendiri. Pada tahun 1998, ketika Mamu tingkatan 2, Geely memasarkan kereta pertama depa yang diberi nama Geely Haoqing. Kalau sekali pandang, sebiji macam Daihatsu Chery. Dia modify sikit-sikit je. Jentera pertama Geely ni mempunyai banyak masalah. Build quality dia sangat-sangat teruk. Interior dia penuh dengan plastik keras. Cat dia teruk dan tak ada kualiti. Dan kereta ini tersangatlah gagal. Sehingga hari pertama pelancaran ni, hampa bayangkan, cuma seorang saja pembeli mai tengok. Hancur. Yang tu mendengar cerita dia, kawan tu tak jadi beli. Lee Shu-fu dia tak berhenti sebab kereta dia langsung tak laku. Jadi dia ambil steamroll. Dah lenggek habis semua kereta dia. Dia ni gila lah. Marah betul Lee Shu-fu ni. Dia ni cerita ni betul weh. Mamu tak reka kereta ni. Cerita betul. Lee Shu-fu tak putus asa lepas tu. Lee Shu-fu balik, dia study balik apa kegagalan dia. Lepas tu dia mula improvise sikit-sikit tentang kereta dia. Dan pada tahun 1998, tahun yang sama juga, dan Mamu masih tingkatan 2, dia hasilkan sekali lagi Geely Haoqing model yang kedua. Dan jualan Geely Haoqing model kedua ni mendapat sambutan, mula menjana keuntungan yang banyak kepada Lee Shu-fu. Dan menggunakan modal tersebut, Lee Shu-fu membeli kilang kedua dan seterusnya menghasilkan Geely Merry. Perniagaan kereta Geely mendapat sambutan yang banyak dan mereka berjaya menjual 140,000 unit Geely dalam masa setahun. Tahniah Lee Shu-fu. Dipendekkan cerita, dengan hasil keuntungan yang banyak, pada tahun 2010 ketika Ford diambang kebankruptan, dan untuk elakkan dari bankrupt, Ford telah menjual saham Volvo kepada Geely dengan harga 1.5 bilion US dollar. Yang paling penting, bila dia beli Volvo, termasuklah teknologi daripada Volvo. Kena ingat tu. Sebenarnya nak cerita pasal Geely ni, dia panjang sangat. Jadi Mamu teruskan ke plot yang kedua lah. Pada tahun 2016, syarikat Geely telah melancarkan jentera SUV Geely Boyue. Boleh tengok kat belakang. Pada mula-mula, mereka plan nak pasarkan Geely Boyue ni dekat Amerika Selatan. Dan pada tahun yang sama, mereka pasarkan jentera ini di China dengan nama Geely Boyue. Geely Boyue ini telah direka oleh sebuah kumpulan yang diketuai oleh seorang mat saleh yang bernama Harry Potter. Peter Horbury. Bukan Harry Potter. Peter Horbury ni adalah seorang pereka kereta daripada Britain. Peter ni terkenal dengan hasil reka bentuk untuk kereta jenama Volvo. Sebenarnya Volvo ni kalau kita tengok dulu-dulu, dia macam kotak-kotak sikit dia punya reka bentuk. Dan kalau hampa perasan, dia nampak bersesuaian untuk orang yang lebih berumur. Dan bila Peter ni sudah masuk dalam Volvo, dia telah merubah reka bentuk Volvo ke arah reka bentuk yang lebih stylish dan dinamik, di mana reka bentuk Peter ni menjadi signature baru kepada reka bentuk jentera Volvo. Dia juga pernah berkhidmat untuk syarikat Ford sebagai pengarah reka bentuk daripada 2004 hingga 2009. Sepanjang 50 tahun penglibatan Peter dalam industri reka bentuk, dia dah desain lebih 50 jentera termasuk bas, truk dan motosikal. Hebat dia ni, bukan kata kereta, lori pun dia buat. Kira dia ni tahap legend, semua dia nak tapau. Last dia kerja dengan China je. Hebat.
Reka bentuk Geely Boyu adalah gabungan antara unsur-unsur budaya tradisi China dan juga unsur rekaan moden. Mamu tak tahu nak explain kat hangpa macam mana sebab Mamu bukan orang China. Mamu nampak saya macam Chinese look, tapi Mamu bukan orang China. Tapi yang ni, yang Peter Howard, telefon habak mai kat Mamu. Hasil rekaan Peter untuk Geely Boyu ni tersangatlah berjaya dan menarik perhatian tinggi dari pasaran negara China sendiri. Maksudnya dekat China, orang tergila-gila untuk membeli Geely Boyu. Hasilnya, sehingga 2019, sebanyak 700,000 unit Geely Boyu telah dijual dan model ini sangat successful. Di China, Geely Boyu dipasarkan dengan dua varian, 1.5 liter dan 1.8 liter. Untuk enjin 1.5 liter, enjin ini dibangunkan dengan usaha sama Geely dan juga Volvo. Manakala untuk enjin 1.8 pula, Geely menyatakan ini adalah enjin yang dibangunkan oleh Geely dan enjin ini dikenali dengan kod 4G18TDB. Tapi betulkah enjin ini dibangunkan oleh Geely sepenuhnya? Yang ni Mamu akan kupas lepas ni. Enjin ini lebih dikenali sebagai enjin 1.8 TD dan enjin ini ibarat macam Geely punya trademark lah. Dan enjin ini telah menerima anugerah Top 10 China Heart sebanyak 2 kali. Banyak sumber mengatakan enjin 1.8 ni adalah enjin yang dibangunkan oleh Geely. Akan tetapi, core teknologi adalah hasil input daripada teknologi Volvo sendiri. Memang betul lah, sebab Geely dah beli teknologi daripada Volvo dengan harga 1.5 bilion. Takkanlah mereka beli teknologi Volvo, mereka bawa balik teknologi tu, simpan dalam peti air buat kasam. Ini impossible. Jadi inilah kehebatan Li Shufu. Dia menggunakan segala yang diberikan dengan harga 1.5 bilion tu. Kos nak bangunkan sebuah enjin ni bukan murah, babe. Hanya apa beli ais kacang buat macam tu. Kamu percaya enjin 1.8 TD ni memang dibangunkan oleh Geely. Cuma core teknologi ni masih Volvo lah. Makna kata mereka olah teknologi Volvo yang sedia ada. Atau dalam bahasa orang kampung Mamu kata reverse engineering. Malah Geely secara rasminya pada 2017 mereka beritahu pada wartawan Reuters bahawa mereka akan pertingkatkan lagi kualiti jentera Proton dengan perkongsian teknologi daripada Volvo. Mamu ambil satu contoh simple lah, simple punya contoh bagi gambar. Front numbering speedometer panel cluster untuk Geely Boyu ni sama dengan panel speedometer jentera Volvo pada tahun 1980-an, model Volvo 740. Hampa cuba tengok sendiri, dia punya font ni sama ke tak sama? Mamu tak tahu dalam font Times Roman ke, Arial ke, MS Comic Sans ke, Mamu tak tahu lah. Dah nama apa teknologi daripada Volvo. Senang cerita, Geely Boyu tu lebih kurang macam Volvo. Designer dia pun daripada Volvo. Enjin dia, core teknologi pun daripada Volvo. Transmisi pula, Geely telah menggunakan teknologi DSI. Dan DSI ni singkatan untuk Drivetrain System International. DSI ni adalah sebuah syarikat yang pakar dalam penghasilan transmisi yang berpangkalan di Australia. DSI ni berpengalaman hampir 30 tahun. Yang ni nama 30 tahun dalam penghasilan transmisi. Dengar cerita, company DSI ni pun dalam nyawa-nyawa ikan. Dah nak bankrupt dan Geely merampas peluang untuk membeli saham syarikat tersebut. Ya, dari dulu lagi perangai Li Shufu ni, dia suka membeli syarikat-syarikat yang nak bankrupt. Sama juga dengan kita punya Proton. Geely beli Proton sebab Proton dah nyawa-nyawa ikan. Biasalah adat menjaga. Kita pergi dekat Proton pula. Pada 24 Mei tahun 2017, Geely telah membeli saham Proton sebanyak 49.9 dan 51% saham Lotus dari Proton. Penjualan saham ini sangat penting untuk Proton. Pada masa tu, Proton tak ada lagi model SUV dan Proton perlukan teknologi baru untuk bersaing dengan produk-produk SUV terutama daripada Honda, Toyota, Nissan, Mazda dan lain-lain. Antara isi perjanjian jual beli tersebut ialah Proton akan mendapatkan hak milik intelektual untuk reka bentuk pembangunan, pengeluaran, jualan, pemasaran dan pengedaran 3 model jentera Geely. Geely Boyu, Geely Binyu dan Geely Jiaji untuk pasaran Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Indonesia. Pada hari yang sama juga, Proton dah plan dia nak pasarkan model Geely Boyu sebagai SUV pertama Proton di Malaysia. Oleh kerana Geely Boyu ni left hand drive, sebanyak 761 komponen telah diubah supaya menjadi right hand driver. Pada masa yang sama, untuk menyesuaikan jentera ini mengikut
iklim dan senario pemanduan di Malaysia. Pada April tahun 2018, Proton telah membuka satu undian online. Hangpa ingat tak lagi? Untuk memilih nama bagi Gili Boyu. Nak letak nama apa ketika tu? Antara nama pilihan yang Proton nak letak adalah Proton PX7, Proton X7, Proton X70, Proton X700. Dan sebagaimana yang kita tahu, nama Proton X70 telah dipilih sebagai nama model baru untuk model SUV pertama Malaysia, X70. Pada November 2018, Proton telah mendedahkan Volvo X70. Sorry. Proton X70 kali pertama dipertontonkan di KLIMS 2018. Sebanyak 4 varian telah diperkenalkan. Semua varian cuma mempunyai satu pilihan enjin, iaitu 1.8 turbocharged yang dapat menghasilkan 181 kuasa kuda. Dan akhirnya pada 12 Disember tahun 2018, X70 telah dilancarkan di KLCC dan Tun Mahathir ketika itu telah diberi penghormatan untuk merasmi dan melancarkan Proton X70. Untuk pengetahuan hampa semua, sehingga tahun 2019, jualan produk Proton yang paling laku sekali adalah Proton X70. Kepada pembeli yang membeli kereta Proton X70, Mamu ucapkan selamat memandu Volvo X70. Sorry. Proton X70. Dan akhir kata daripada Mamu, sila like, share dan subscribe Pika untuk kami orang kata lebih bermotivasi membuat video-video yang akan datang. Jadi Mamu memohon ribuan ampun dan maaf kepada semua peminat-peminat YouTube Pika ni. Kami hampir sebulan tak buat video. Bukan apa, sebab kami pun ada kekurangan masa, ada sikit masalah sikit yang kami tak dapat elakkan. Ada kadang-kadang Mamu busy, kadang-kadang Daty busy, so tak matching masa tu. Jadi hampa boleh tengok kami punya kemunculan selepas ni. Kami akan secara berkala kami akan keluarkan video. So stay tune dengan kami, Pika Engine Have Soul.